guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Faiz Syafiq. Okay, seperti yang sedia maklum, mana dah follow Facebook aku ada nak sharekan pasal bagaimanakah cara nak lose weight paling terbaik di bulan puasa. Bagaimanakah nak cara nak exercise ketika di bulan puasa, exercise apakah yang terbaik. Okay, hari ni aku nak sharekan dua benda tu dan ada sedikit tip-tip lain yang dapat membantu korang untuk lose weight di bulan puasa. Okay, bukan senang nak share pengalaman macam ni. Lagi satu, kita ni beruntung sebab kita ni orang Islam. Okay, kita ni ada hari bulan yang kita dapat melakukan ibadah sambil kita menurunkan berat badan. Tu yang penting tu. Okey. Tak semestinya puasa kita tak boleh melakukan exercise. Tak semestinya bulan puasa kita tak boleh diet. Okey. Boleh. Yang tak boleh adalah disebabkan oleh faktor kesihatan. Okey, yang mengambil ubat harian. Okey, ibu mengandung. Itu masalah penyakit diabetes ke apa ke. Itu mungkin tidak boleh untuk mereka puasa dan diet. Tapi tergantung kalau mereka merujuk pada pakar, okey, doktor-doktor, mungkin dia boleh sarankan diet apa yang terbaik untuk diorang. Tapi untuk korang yang sihat ni, okey, korang nak lose weight, okey, korang boleh follow apa yang aku ajar kat korang ni. Ini berdasarkan atas pengalaman aku ketika aku melalui fasa diet pada tahun lepas. Waktu tu bulan puasa, okey. Macam manakah cara aku tu? Macam mana nak lose weight bulan puasa, macam mana nak exercise bulan puasa? Pastikan korang tonton video ini sampai habis. Jangan skip video ni, okey. Subscribe channel aku, tekan like. Okay, jika video ini bermanfaat, share kepada rakan-rakan korang dan juga orang-orang yang korang sayang. Tonton je video ini sampai habis. Stay tune. Okay guys, seperti yang penerangan aku tadi, dua benda yang aku akan sharekan dengan korang. Okay, pertama, bagaimanakah nak mudahkan penurunan berat badan, lost weight ketika bulan Ramadan. Dan yang kedua, tentang exercise apa yang terbaik dan waktu bila exercise yang sesuai untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Okay guys, tanpa berlengah-lengah lagi, kita masuk terus ke poin yang pertama adalah pengiraan kalori. Okay, pengiraan kalori. Bila melalui bulan puasa, tak ada istilah kalori tu berubah. Okay, kena cut betul-betul. Jangan sebabkan puasa korang nak lose weight, korang nak kurus, korang tinggalkan nasi, korang tinggalkan makanan-makanan yang penting untuk korang, untuk sumber yang memberi korang tenaga ketika di bulan puasa. Okey, kita puasa, kita orang Islam, bermula daripada sahur sampai ke berbuka. Waktu 12 jam tu berlaku di siang hari, okey, bukan di malam hari. Okey. Lost weight yang paling mudah di bulan puasa ni sebab apa? Sebab kita berpuasa di siang hari ketika kita bekerja, dapat membakar kalori, kita bergerak ke sana ke sini. Itu sebabnya terbaik melakukan lost weight di bulan puasa ni. Okey, kita terus masuk ke poin yang pertama adalah kalori. Aku suka sentuh bab kalori ni, okey? Tak kisah daripada mana sekalipun, kau jumpa pakar-pakar diet ke, okey? Kau jumpa yang duta-duta ke ataupun penjual ubat kurus ni, dia ending dia suruh kau buat benda ni je. Okey. Cerita-cerita bab dia punya supplement, ending dia cerita bab kalori juga. Okey. So, buat apa kita percaya pada benda-benda macam tu, okey, yang boleh mendatangkan kemudaratan, boleh datangkan penyakit-penyakit yang kita tidak jangka. Kita terus ke fokus kepada kalori. Okey, bila sebut dengan kalori ketika dalam puasa, aku suka sentuh bab kalori defisit. Okey, kalori defisit seperti korang sedia maklum. Okey, kalau korang tak tahu bagaimana nak kira kalori ni, korang boleh tengok kat atas tu, aku dah share. Okey, screenshot kat atas tu. Tu pengiraan kalori yang sebelum ni. Okey, ramai yang tak tahu bagaimana nak kira kalori ni tak. Tapi aku dah share kat atas tu, korang boleh tengok. Okey, bila kita kira kalori kita, contoh kita dapat 2700 kalori. Okey, bila dapat 2700 kalori, kita defisitkan kepada 2200 kalori. Okey, 2200 kalori. Okey, 500 kita dah cut. Itulah tujuan defisit kalori. Okey, untuk menurunkan berat badan. Kalau nak menambah berat badan, itu cerita dia bab lain. Okey, aku pun ada share sebelum ni bagaimana naik berat badan. Ini kita cerita nak lose weight. Okey, settle dapat kalori defisit 2200. Okey, korang akan tanya kat aku, bang, macam mana pula nak makan? Okey, bulan puasa ni perlu ke makan sikit je? Nak sebab nak kurus? Jangan. Kita perlu berpandukan
kalori defisit tadi 2200 kalori. Okey, bila kita dah dapat 2200 kalori, kita terus masuk kepada pengiraan kalori sahur, sahur dan berbuka. Okey, sahur dan berbuka, dan wajib selepas korang berbuka tu, lepas tarawih tu, confirm korang balik nak kena tea lah, kena apa kan. Sahur, berbuka dan selepas tarawih. Okey, faham ni. Okey, tadi kita dapat berapa? 2200. Nampak 2200. Ini waktu sahur, ini waktu berbuka, dan ini selepas tarawih. Okey. Kalori defisit yang pertama yang aku nak cerita daripada 2200 ni tadi, korang boleh makan di waktu sahur ni. Okey, untuk penerangan korang, sahur jangan skip Kalau nak kurus sekalipun, sahur jangan skip. Sebab kita nak lakukan aktiviti tu waktu siang hari, kita perlukan banyak tenaga. Jadi sampai kita berpuasa, kita nak lost weight, kita kena jaga sahur kita. Bila kita kurang mengambil pemakanan yang sihat ataupun tidak mengambil makanan pada waktu pagi, boleh menyebabkan sistem metabolisme badan kita menjadi automatik menjadi rendah dan susah untuk membakar lemak. So, pentingnya sahur, jangan tinggal sahur, jangan skip sahur, okey? Okey, bila sebut pasal sahur, kita perlu ambil karbo. Okey, karbo nasi, okey, kentang ke, pasta ke, mi ke, okey. Pastikan minyak, gula, garam, santan kena jaga, okey. Itu yang paling penting. Okey, karbo kita ambil, protein kita kena ambil. Ada juga orang yang kadang-kadang dia tak tahu protein tu apa ada yang tanya dengan aku je tu. Dia tak tahu protein tu apa, okey. Dan fiber ni apa. Okey, karbo ni nasi seperti korang sedia faham, karbo adalah nasi, okey. Protein ada ayam, telur, ikan, daging, itu melibatkan sumber protein daripada solid food. Okey, fiber ni adalah sayur-sayuran. Okey. Sayur-sayur adalah sayur, buah adalah buah. Jangan samakan sayur dan buah. Setengah orang dia bila fikir sebut sayur, tak ada sayur ganti dengan buah. Sayur tidak boleh gantikan buah, buah tidak boleh gantikan sayur sebab di dalam sayur ada kandungan vitamin dia sendiri dan di dalam buah ada khasiat dia tersendiri. Jangan samakan buah dan sayur, okey? Sebab ada setengah orang dia tak boleh makan sayur, dia kata dia boleh makan buah. Jangan samakan. Wajib ada sayur. Sayur ni kalori dia rendah. Bila kita ngamalkan dalam diet, dia dapat memberi kita kenyang yang lebih lama tetapi low kalori. Okey, faham ni 3 benda wajib untuk korang makan ketika di waktu sahur. Okey. Yang paling penting karbo ni jangan skip. Okey. Karbo, fiber ni semua ni jangan skip lah. Senang cerita jangan skip. Okey, perlu makan waktu sahur. Kurma perlu ambil. Okey. Walaupun kurma ni manis semua, perlu ambil sekurang-kurangnya 2 biji sebelum korang sahur tu lah. Okey. Sebelum korang sahur tu niat puasa Okey, lepas tu korang ambil makanan ni. Contoh kalau korang nak makan pagi ni, okey, kita balik kepada kalori defisit tadi. Banyak mana bang kita boleh makan bang? Tergantung, okey, aku dah ajar kat atas tu. Okey, dalam MyFitnessPal pun korang boleh type apa yang korang boleh makan untuk cukupkan kalori korang. Korang boleh share nanti. Aku dah share tadi macam mana yang mula tadi kalori, macam nak kira kalori tu korang boleh berpandukan daripada app MyFitnessPal tu. Okey, korang boleh ambil pagi tu lebih kurang. Kalau korang kata 800, ikutlah 800 kalori. Banyaknya bang, memang banyak. Okey, memang perlu banyak waktu sahur ni. Gemuk ke bang? Tak akan gemuk selagi dia berlaku dalam kalori defisit. Dia tak akan gemuk, okey. Biarlah korang makan waktu tengah malam sekalipun, tapi yang paling penting 4 jam sebelum tidur. 4 jam sebelum tidur memang takkan terjadinya gemuk tu. Saya lah cakap aku takkan terjadinya gemuk tu selagi korang mengamalkan konsep kalori defisit. Kalori 800 korang dah dapat dah waktu sahur. Okey, tergantunglah. Tapi korang kena balance kan berbuka dengan tarawih nanti. Okey, selepas tarawih nanti. Okey, berbuka nanti. Bila berbuka, elakkan korang ni pergi terlalu kerap ke bazar Ramadan. Okey, bila sebut bazar Ramadan, okey, kita pun kena percayai, okey, kita pun kena hargai badan kita, tetapi jangan terlalu kerap kita hargai badan kita dengan perlu makan makanan tinggi minyak, tinggi gula, okey, tinggi santan dan sebagainya di pasar malam. Okey,
Sekeping murtabak pun dah boleh pergi 500-600 kalori. Korang sendiri fikir kalau makan sepotong cukup ke? Okay. Tu sebab aku kena bagi pesan kat korang, kurang-kurangkan ke bazar Ramadan. Okay. Nak teman anak bini sekalipun, nak teman lelaki, nak teman suami, nak teman anak bini, nak bawa anak-anak, pilihlah makanan yang sihat-sihat. Okay. Yang kurang minyak ke. Okay. Boleh buat macam tu. Ni benda semua atas diri kita sendiri. Kita yang kena kawal. Okay. Bukan makanan yang kawal kita, kita yang kawal makanan. Sebab hidup untuk makan, untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Okey, pakai konsep tu. Okey. Okey, kita berbalik pada cerita berbuka tadi. Bila korang berbuka, okey, boleh ke ambil air manis bang? Saya ni tak boleh lah bang kalau tak ada air manis. Kita kena bijak menguruskan minuman kita. Kalau kita nak contoh, kita nak minum manis hari ni kan, kopi susu ke, teh tarik ke, boleh. Orang boleh pancur daripada susu low fat. Okey, susu low fat taruh dengan teh, boleh jadi. Tapi walaupun rasa dia tidak sama, bagus untuk korang diet ketika di bulan puasa ni. Berbuka ni korang makan, okey, wajib juga guna konsep yang sama. Ada karbo, ada protein dan juga fiber. Okey, wajib juga ada benda ni. Okey, berapa banyak bang kena makan bang? Okey, macam tadi korang dah ambil 800, korang nak ambil sini terlebih sikit. Okey, kalau boleh balancekan 2200 kalori tadi, korang balancekan sini pula jadi 800 juga. Okey, 800 kalori. Okey, 800 baru ada 1600, ada balance lagi 600 kalori. Okey, 600 kalori ni selepas korang tarawih, korang balik, confirm ayah ke, mak ke, ataupun saudara mara ke ada yang balik ketika tu. Okey, kita pun sedia maklum, kita ni tak lama lagi kita akan menyambut bulan puasa dan kerajaan pun dah slow-slow memberi kelonggaran. Yang kita dah sedia maklum, mungkin ada kelonggaran untuk pulang ke kampus sebagainya. Kita akan berjumpa dengan sepupu-sepupu ataupun pakcik-pakcik kita ke. Kemungkinan kita doakan yang baik-baik ya. Okey, confirm korang akan lepak. Okey, korang akan kena roti ke apa ke. Inilah tadi. Okey, daripada 800, 1600, jumlah kalori defisit kita tadi 2200, kita akan ada balance 600 kalori. Boleh makan apa bang? Tergantung kepada korang, tapi ingat pesan aku, jaga minyak, jaga gula, jaga garam dan jaga santan. Kalau boleh makan krepek ke apa ke, benda-benda yang low kalori, high protein ke, tergantung lah. Janji cukupkan 600 ni. Banyak ke 600 bang? Banyak. Kalau korang makan koci tu pun berapa banyak koci korang boleh makan. Kalau korang makan kacang pun susah lah nak sampai 600 kalori ni. Kalau korang menjadi kuat makan memang sampai lah, silap lebih. Okey, cukupkan 600 kalori ni 4 jam sebelum tidur. Tak ada masalah korang untuk lost weight. Okey, 600 kalori, mi goreng pun boleh makan. Mi goreng ke, nasi goreng ke. Tapi biarlah wife korang ataupun yang korang masak tu kurang minyak, kurang minyak, kurang garam. Jaga pengawalan 4 benda penting tadi: minyak, gula, garam dan juga santan. Wajib jaga. Okey, habis cerita bab pengiraan kalori. Itu cerita yang pertama. Memang panjang. Kalau penjelasan bab kalori ni memang panjang, sebab nak bagi korang faham. Okey, aku tak nak korang tak faham. Sebab kalau korang tak faham nanti, ibarat ilmu yang aku sampaikan kat korang ni sia-sia je bagi aku. Okey, aku nak aku sihat, korang pun sihat. Okey, aku tak nak aku yang jelaskan kat korang ni menjadi keraguan kepada korang untuk berdiet. Okey, kita masuk topik yang kedua. Mindset dan disiplin. Mindset dan disiplin ni, kalau korang baru nak mula bulan puasa ni, memang terbaik. Memang terbaik. Sebab apa? Kita mengawal nafsu ketika di bulan puasa sambil kita menjaga badan kita. Okey? Kemungkinan kalau korang belajar dengan tip aku ni betul-betul, korang akan melalui progres untuk kekal terus diet. Start je puasa, korang akan lepas raya pun korang akan still berdiet. Kalau korang betul-betul faham dengan konsep aku ni. Macam mana nak meningkatkan disiplin bang? Jangan risau. Okay? Korang follow je step aku tadi mula tadi. Korang agak ibadah korang, okay? Cuma makan tu korang perlu jaga sikit je.
Guna je konsep yang aku bagi sebelum ni. Korang boleh ikut konsep DSS aku tu, makan suku-suku separuh tu. Guna je konsep tu. Diet aku memang tak menyeksakan. Korang kekal je mindset macam tu. Okay, mindset perlu jaga. Mindset kita nak kurus, kita nak sihat, okay? Kita nak elakkan penyakit, kita nak teruskan umur kita ni dalam keadaan sihat. Kita tak nak nanti umur kita 30, 40, 50 berlakunya penyakit-penyakit kronik. Okay? Bila dah tua, dah terjadi macam tu 50, 60, itu adalah daripada serba sedikit, mungkin daripada ujian Tuhan. Okay? Kita tak tahu. Macam aku, hari ni aku sihat, besok aku sakit. Aku tak tahu. Sebab penyakit ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kita cuma jaga-jaga sahaja. Okay? Tak maksudnya aku ni hari-hari exercise aku takkan sakit. Aku akan sakit sebab aku manusia dan korang juga manusia. Okay, display ni dah terbukti bulan puasa kan. Memang akan display lah sebab kita dah kawal siang tu makan. Okay, cuma waktu berbuka tu nak kena jaga. Sebab tu aku suruh elakkan pergi ke bazar Ramadan. Memang senang nak bentuk display tu waktu bulan puasa ni. Memang senang. Cuma korang perlu ikut konsep aku yang aku ajar tadi. Okay, habis kita buat mindset dan disiplin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, elakkan makan fast food. Okay, elakkan makan fast food di bulan puasa. Macam mana nak elakkan makan fast food di bulan puasa ni? Korang, macam aku cakap tadi, kurangkan terlalu kerap mengorder makan, ataupun beli makan di bazar Ramadan. Okay, bukan tak boleh makan, boleh makan, tetapi aku bagi contoh. Kalau korang nak makan betul-betul nak makan fast food, seminggu satu kali je, okay? Seminggu satu kali. Kan korang tadi dah kira kalori tadi, defisit tadi dapat 2200 yang aku ajar contoh tadi tu. Korang makanlah pagi tu 800. Sungguh penting tadi. Okay, 800 kalori tadi. Yang ada karbo apa semua tadi tu. Okay, itu waktu sahur korang. Waktu berbuka ni, ataupun korang tak nak lepas tarawih tu dah tak nak makan lah. Ini korang dah tak nak dah. Waktu berbuka tu, korang makanlah fast food apa yang korang nak makan. Korang cukupkanlah 800, 1400 ni. Ni 1400 kalori ni. Korang makanlah. Tapi ingat, seminggu satu kali je. Okay? Kalau korang boleh tahan, kira bagus. Cuma kalau perlu elakkan. Yelah, kita manusia, kita pun ada masa kita nak rasa makanan yang sedap-sedap. Boleh, tak ada masalah. Sahur ni korang makan je lah macam biasa. Okay, guna konsep DSS tadi. Cukupkan karbo, protein dan fiber. Berbuka ni korang makanlah 1400 kalori ni. Okay, 1400 kalori ni 2 ketul ayam KFC pun, satu ketul lebih kurang 200 ke 250 kalori. Korang boleh makan 2 ketul ayam, okay, satu biji burger, boleh cukupkan 1400 kalori. Tapi lepas tarawih lagi dah tak adalah makan. Untuk konsep makan korang dah tak ada dah. Okay, itu bab penerangan fast food. Faham kat situ? Habis cerita petang fast food. Ada istilah korang kata bulan puasa tak boleh makan fast food, okay? Boleh, tapi seminggu sekali. Kalau boleh elakkan. Sebab kita nak jaga kolesterol dalam badan juga. Memang boleh kurus, tapi kolesterol tu nak kena jaga. Okay, lain yang terakhir untuk loss weight ni, untuk penjagaan makanan ni, ambil makanan nutrisi tinggi. Okay, makanan nutrisi tinggi. Apa makanan nutrisi tinggi ni? Okay, korang boleh ambil daripada dada ayam, okay, sayur-sayuran, brokoli, okay, boleh ambil tomato, carrot. Itu makanan nutrisi tinggi lah. Buah apple hijau ke, okay, buah anggur, buah naga ke. Itu makanan daripada sumber nutrisi tinggi lah. Korang perlu ada ke dalam konsep pemakanan korang, supaya tenaga korang tu sentiasa boleh meningkatkan metabolisme badan korang dan menjaga sistem tubuh badan korang. Itu pentingnya nutrisi yang tinggi ketika di bulan puasa ataupun ketika di bulan biasa sekalipun. Perlu jaga nutrisi pemakanan ni. Okay, kita nak diet secara sihat, kita perlu jaga nutrisi pemakanan. Okay, faham nutrisi makanan ni daripada sumber apa? Okay, daripada sumber sayur-sayuran. Okay, makanan-makanan sihat yang kurang minyak, kurang gula, kurang garam, kurang santan. Okay, daripada karbo, karbo nasi, kentang, mie, pasta sebagainya. Itu adalah sumber-sumber yang penting ketika on diet puasa atau tidak bulan puasa. Okay, habis buat cerita nutrisi.
kita masuk kepada yang terakhir adalah cara exercise. Okey, cara exercise. Seterusnya kita masuk ke bab cara kita nak exercise ketika di bulan puasa ni. Ada orang tanya dengan aku, "Bang, kalau bulan puasa ni perlu ke kita skip exercise?" Tak guys. Bulan puasa ataupun bulan biasa sekalipun, exercise jangan tinggal, okey? Cuma tergantung kepada kita, seminggu 4 kali, 5 kali, 6 kali, tapi wajib ada rehat. Tapi exercise jangan tinggal. Okey? Time bila boleh lakukan exercise ni? Okey. Ada 2 waktu yang korang boleh exercise. Tergantung dengan tahap stamina korang. Kalau korang mampu nak lakukan 2 kali dalam 2 kali exercise dalam 1 hari, tak ada masalah. Tapi kalau korang tak mampu, korang jenis iman tak berapa nak kuat, ni ingat kepala nak air oren, nak air bagai, jangan buat 2 sekali. Cukup buat 1 saja dalam 1 hari. Okey, ada 2 waktu. Sahur. Ni selepas sahur Selepas sahur dan sebelum berbuka. Okey, selepas sahur tu time bila? Janganlah time orang azan subuh tu korang bantai exercise. Tak jadi apa lah sekejap lagi. Bukannya mendapat manfaat dan syafaat ketika bulan puasa. Ketika melalui penurunan berat badan. Lain yang dapat nanti, okey? Selepas sahur ni kurang-kurangnya 7 pagi 7 pagi hingga 8 pagi. Apa yang boleh kita buat? Jangan terlalu push, okey? Slow and steady je. Cukup korang berjalan. Kalau korang mampu buat lebih daripada 2 kilo terbaik, tapi kurang-kurang 1 kilo hingga 2 kilo pun dah memadai. Lepas tu korang buat abs sikit, Bagus untuk buat abs pagi-pagi ni, untuk jaga perut korang ni supaya tidak buncit. Okey, 7 pagi hingga 8 pagi. Okey, bab cerita mana yang lebih efektif, mana yang lebih berkesan. Okey, yang lebih berkesan ni dia. Sebelum berbuka. Waktu bila? 30 minit. Okey. 30 minit. 30 minit sebelum berbuka. 30 minit sebelum berbuka, perut, dalam keadaan perut kita kosong tu memang terbaik untuk kita burn fat. Memang tinggi untuk dia burn fat. Okey, korang boleh buat apa? Sama juga dengan konsep yang tadi, korang boleh guna cardio daripada jogging, okey? Lepas tu habis jogging ke, lari-lari anak ke, jalan pun okey, naik turun anak tangga pun boleh. Jangan terlalu push, okey? Bulan puasa ni jangan terlalu push. Korang buat yang santai-santai je, tapi boleh buat exercise. Berjalan pun dah cukup bagus, memang terbaik lah kalau untuk deficit kalori sambil berpuasa ni. Deficit kalori sambil puasa, buat exercise sambil puasa memang terbaik. Okey, 30 minit ni memang tinggi untuk korang burn fat. Sebelum 30 minit sebelum buka, yang ini selepas sahur ni 7 hingga 8 pagi. Ni waktu exercise yang terbaik. Okey, tapi yang paling efektif yang bagi kesan terhadap aku ketika aku melalui bulan puasa dulu dalam menurunkan berat badan ni dia. Sebelum berbuka ni, 30 minit sebelum berbuka ni. Pastikan sebelum azan korang dah stop exercise, okey? Korang boleh start lah pukul 6 petang sampai 6.45, okey? 6.30 ke, ambil 30 minit dah cukup. Jangan terlalu lama. Okey, ada yang tanya juga dengan aku, "Bang, malam boleh tak nak buat exercise lepas berbuka?" Saya elok-eloknya jangan buat lah. Sebab korang ni berpuasa, korang perlu banyak pakaikan tenaga. Bila banyak pakai tenaga, confirm kalau korang paksa diri korang akan penat di siang hari. Okay? Sebab kita siang pun, mana yang bekerja akan bekerja, mana yang study tu tak apalah, dia study je, dia cuma perah ke otak dia je. Yang nak bekerja ni masalah ni. Okay? Nanti kita boleh kantor puasa kita di siang hari. Jangan buat bulan puasa ni pun kita perlu jaga stamina kita. Okay? Dan sebaiknya aku cakap tadi, sebelum berbuka. Okay, latihan dia faham latihan dia daripada segi cardio, buat jogging, lari-lari anak, ataupun benda-benda yang tidak memaksa kudrat kita bekerja lebih. Okay,
tak ada apa lagi aku nak terangkan. Itu je lah tentang pengalaman aku dalam menurunkan berat badan. Okay? Itu adalah daripada pendapat peribadi aku dan aku laluinya sendiri ketika aku menurunkan berat badan di bulan puasa tahun lepas. Okay? Sebab aku start 1 hari bulan 8 bulan 1 2020 dan aku jadi loss weight 25 bulan 5 2020. 5 bulan setengah, lebih kurang 5 bulan setengah macam tu. Memang tak terlalu lama, tetapi aku nak mendapatkan yang ni yang perut berkotak-kotak ni memang susah. Okay? Perlu progress yang bertahun. Setahun lebih pun baru jadi macam ni guys. Dia perlu makan masa yang jauh. Okay? Kalau untuk loss weight memang senang. Tapi kalau untuk buat bentuk badan, makan masa, makan modal. Sebab apa makan modal? Sebab kita perlu makan tinggi protein. Okay, itulah dua cerita yang aku nak terangkan hari ni. Yang pertama tadi tentang pengiraan kalori, okay, daripada cara nak loss weight. Yang kedua, cara exercise. Habis topik untuk cerita loss weight di bulan puasa dan cara yang efektif dalam exercise menurunkan berat badan. Lain daripada aku, tak ada apa. Itu je yang aku nak jelaskan. Itulah pengalaman aku sendiri untuk loss weight. Korang boleh follow aku, okay? Seperti yang aku maklum tadi, kalau ada penyakit, berpandukanlah pada doktor bagaimanakah diet yang terbaik untuk korang. Sebab aku bukanlah doktor ataupun pakar-pakar coach yang korang boleh dikti aku sebagai seorang pakar coach ke apa. Tak, ini pengalaman aku sendiri, aku share. Kalau korang sihat, korang boleh terus follow ke cara aku ni. Ingat 30 hari bukannya lama kejap je, okay? Cuma kalau kita berpuasa ni kita rasa lama. Mana yang iman tak kuat macam aku ni memang rasa lama, okay? Tapi 30 hari ni janganlah kejar sangat nak kurus tu sampai berbelas-belas kilo turun, okay? Biar kita kurus dalam keadaan sihat. Jangan kita kurus dalam keadaan badan kita pun nampak seperti orang sakit. Lain tak ada apa. Itu je penjelasan aku. Semoga kita dapat melalui bulan puasa ni dengan sempurna, okay? Cukupkan puasa apa semua buat diri korang dan juga diri aku. Sebab aku ada keburukan dan kebaikan aku sendiri. Setiap manusia tak semuanya perfect. Tak ada apa, okay guys? Itu je penjelasan aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan button like, share video ini kepada korang, rakan-rakan korang dan juga orang-orang yang korang sayang. Salam fitness, salam sihat. Diet untuk sihat, kurus itu bonus. Assalamualaikum.